Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita jumpa sekali lagi dalam siri CDL Connecting.Learning Hands-on Cluster IPG. Bersama saya Dr. Abdul Hadi bin Madawi, Koordinator CDL bagi Cluster IPG, dan kita akan terus bersiaran. Dan seperti biasa kita akan ada 2 slot petang ini. Slot pertama akan dimulakan dengan snippet yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya disusuli dengan pembentangan oleh seorang lagi pembentang pada hari ini, iaitu Dr. Maria binti Kamarudin. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk mengalihkan slot snippet online. Dipersilakan, Datuk. Okey, selamat petang sekali lagi dan selamat pagi dari Finland. Kita berada 5 jam di belakang waktu di Malaysia. We are 5 hours behind Malaysia, and thank you very much for joining the session today. This is our second session from Finland. Last week kita ada semua yang ada bersama saya dekat 7-8 orang daripada Malaysia yang telah juga menyampaikan snippet, sub-snippet sedikit daripada mereka semua. Dan hari ini tajuk kita ialah Education and Well-being of Students in Oulu, Finland. Well-being murid di Finland ni adalah menjadi keutamaan yang besar kepada masyarakat dan juga sistem pendidikan di negara Finland ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan masih ingat banyak kali saya utarakan kata hikmah atau kata slogan atau peringatan mesra bahawa think Maslow before Bloom. Dan di sini kita boleh nampak perkara think Maslow before Bloom itu, we can see that in action, di mana well-being of students is always given an priority. Bersama saya hari ini, together with me today is Dr. Kari Kumpulainen. Okay, so Dr. Kari is the director of the teacher training school in the University of Oulu. Now, what does this mean? Kita ada, bila kita lakukan latihan semasa ijazah kita pergi untuk praktikum, kita pergi ke sekolah di luar. Tetapi di University of Oulu dan 8 universiti yang lain, sekolah berada dalam universiti. So, amalan latihan atau praktikum itu dijalankan di sekolah tersebut, dan semua guru-guru di sekolah tersebut, all the teachers in the school adalah guru yang telah dilatih untuk menjadi mentor kepada guru pelatih. They have been trained to provide mentorship yang memang menyerlah untuk membimbing guru pelatih, student teachers, untuk ke arah nak dapat certification mereka sebagai guru. So, itu latar belakang sedikit. Tapi saya sebut bahawa seperti saya sebut tadi, well-being of students itu adalah sangat penting. Can we have the next slide, please? Minggu lepas pun saya bacakan slogan ini, dan memang bermakna it's easier to build strong children than to fix broken adults. Makna dia cukup mendalam. Biarlah kita, ada pepatah Melayu juga, saya merentuh buluh biarlah daripada rebungnya. Ya, saya ingat. So, they are firm believers, dan ingat, kata hikmah ini bukan wujud 50 tahun yang lepas, tetapi daripada tahun 1855 oleh Frederick Douglass. So, di Oulu, Bandar Oulu yang ada 200,000 penghuni, dan universiti dan beberapa sekolah memang hebat. Every school in Oulu is a well-being school. So, kesejahteraan murid dan guru itu adalah amat diutarakan. Next slide, please.
Dan dalam orang mungkin tertanya apakah tiang utama yang menyokong Finnish education system ini adalah 3 perkara: equity, trust and responsibility. Dan anda dengar pada minggu lepas, umpamanya bila trust dia di negara Finland tak ada pihak nazir. So, guru-guru akan mengambil responsibility. There are no inspectorates. Dan equity, walaupun sekolah itu jauh di utara Finland, tetapi dari segi geographical, dari segi kemampuan skalanya, sokongannya adalah cukup padat. Seperti juga negara kita, kita pun amalkan perkara ini. Hanya beberapa amalan yang kita mungkin boleh dapat sedikit ilmu daripada mereka dan amalan yang terbaik. Ya? So responsibility juga adalah satu perkara yang sangat diutamakan. Next slide please. Kalau student punya schools ecosystem of well-being, apa sebenarnya ekosistem well-being ini? Yang pertama, pendidikan, murid datang ke sekolah untuk belajar. So, schooling is equal to learning. You must make sure learning happens. 99.6% murid mereka akan berjaya selepas pembelajaran pengajian di peringkat menengah. Safety, the safety of students is very important. Di sekolah dan juga di luar dan sebagainya. Dan apa pula, macam mana wujudnya participation? Participation kerana murid mesti terlibat, dilibatkan, tidak dikecualikan, tidak ditinggalkan whenever dalam kelas aktiviti atau di luar kelas. Participation of students is important. Dan murid-murid digalakkan untuk komunikasi yang sihat, collaboration. Apa juga aktiviti banyak beri tumpuan kepada kolaborasi di antara murid. Kerana itu adalah ekosistem of well-being. Nampak mudah, perkara yang kita juga lakukan di Malaysia. Learning kita utamakan, safety of students kita utamakan juga. Kita juga utamakan perlibatan murid dalam aktiviti dan kita juga mengutamakan kolaborasi. So 4 perkara ini yang diutamakan dalam ekosistem or well-being of students. Next slide please. So for the next slide, I will pass over to Dr. Kari. And apa sebenarnya student services dan sebagainya. Thank you. I hand over to you. Unmute. Okay, everybody, it's good to meet you. I'm Dr. Kari Kumpulainen, and just like Dr. Mehander mentioned, I'm the director of Oulu University Teacher Training School. And today it's my great pleasure to talk with you about well-being in general. So I will share my thoughts by using 3 different slides. Could you please turn? I turned it off, unmuted. Yeah, but also the coming sound. All right, perhaps we can move here. So I will talk for you about student welfare services and pedagogical support, daily routines, and also how other actual school practices can enhance learning and well-being when we are talking about our students. So let's start with this student welfare services and pedagogical support, which we will offer. I have divided this topic to 4 different levels. So when we are talking about how school community can support welfare inside the building, so it starts every morning when students and staff members, principals, teachers, they arrive to school. Perhaps doorman is waiting for you. Do you get a smile, or what is the first expression in the morning when you arrive to your school? It's very important. Dr. Meander already mentioned this safe issue. In Finland,
I can tell you that the physical safety, it's not a big issue for schools. Children are coming very freely to school. Normally they are walking, quite often they are biking, sometimes using buses, but normally the way they come from home, it's quite safe. But if we are talking about mental safety, it's another issue, and we have to concentrate on mental safety here. So how to start the day, how to finalize, and one important thing which we have to remember on community level is how do we follow the well-being? How do we collect feedback? Do we remember to ask that how are you today and make notes on that? We have to understand that people, they are not machines. We need rest. Nobody can work 24/7, and especially that is valid with students. What about individual level? I'm sure that there are cultural differences, how we think, what is the concept of well-being, but basically they are very simple things. How we greet each others, perhaps how we shake the hands, how polite we are for each others, and do you smile or not? I have been hiring hundreds and hundreds of teachers and principals during my 40-year career, and one of my leading principles is this, that hire the smile and teach the job. So personality means very much for me when I'm hiring teachers. If you smile and you are kind of a good person, I know that next 40 years will be very easy. So everybody can learn the techniques and contents and subject, but not everybody has the smile which is needed. Multi-professional teamwork is needed in school level, and in Finland, I can say that in every school we have a team which duty is to concentrate on well-being. They are organizing events for students and teachers, principals, whoever, and quite often this team is multi-professional. So we have teachers, special teachers, psychologists, medical doctor, nurse, whoever is needed to participate. And very important role is also when we are talking about parents. They have so much talent, and please use that talent every day. In Finland, we started using parents when we developed curriculum. Each family, each parents were asked what kind of education your child and children need, and we asked them to participate. We organize frequently parent meetings. I don't say weekly, but perhaps every now and then, perhaps once a month, teachers are meeting parents and in a groups, but also individually. Let's move on. Next slide, please. So daily routines, they are very important to follow when we are talking about well-being. And in Finland, we are very happy that about 40 years ago, we got a law which says that school has to offer healthy lunch for every student in a school. It's totally free, and we have to do that by the law, and we will do it with a pleasure. Another thing is breaks. School days in Finland, they are organized in primary school especially, so that we have 45 minutes teaching, and after each lecture we have 15 minutes break, and teaching 45 minutes and again 15 minutes break, and that is kind of frequent, which
comes every day and breaks are needed. Children are going out and having outdoor activities, and then they will refresh their mind. And when they return to classroom, so they are more than eager to learn again. Mornings are important in many rooms, classrooms. Students and teacher come together in the morning. Perhaps they are singing together, perhaps reading something together, just to have a soft start for the day. They work hand in hand. If you move, sock, whatever, then you need to relax. Reading is wonderful way to relax. I can tell you that in Finland we are heavy readers. Still, we have only 5.6 million people living in this country. But last year, our libraries were in heavy use. We borrowed 90 million books from our libraries. So quite many books per each person during the year. Actual school practices which we use to enhance learning and well-being. In our country, we have launched years ago a program against bullying, meaning that whenever something happens, we have a systematic way how to handle it. We call students to talk to each other in the presence of teacher, of course. Sometimes if it's needed, if it's more serious, then we call the parents, and we have to deal all those incidents immediately when something happens. We have another project which is running in the whole Finland in every single school. The name of that project is Schools on the Move, which means that we encourage very much our students, but also staff members to move. We all know that sitting kills. If you are sitting hours and hours and hours, sooner or later you can find that it was not so healthy. So we encourage very much people to move during the breaks and other ways as well. Positive pedagogy is one thing which we are talking about very much. During the school days, we don't try to find what are the weaknesses of our students, but we try to concentrate what are the positive, where are you good in? And then encouraging, you are so good, you are doing this so well, please keep on going. If somebody is not so good, we don't remark it. But when he or she is good, then we tell how you are so great. So we concentrate on positive things. And actually, in many schools, including our university school, we have hired people who are concentrating on motivating students. Each morning when our students come to school, our school motivators, they are waiting them, they are greeting them and saying, did you sleep well last night? Welcome to school again. Perhaps you have heard that a long time ago, one guitarist called Carlos Santana, one of my favorite musicians, he made one great song which name is Let the Children Play. And he's playing that nice song and singing, and only lyrics in that song he's repeating, let the children play, let the children play. This is something which enhances well-being. So in the future, please listen to Carlos Santana and let the children play. Thank you for listening. It was my pleasure to meet you. Thank you. Yeah, you should say it loudly, they can hear you. Yeah, just terima kasih. Terima kasih daripada Dr. Kari, and terima kasih kepada semua. Kita masuk ke slide akhir. Ini adalah gambar-gambar sesi kami tadi. Profesor yang anda lihat di sebelah kiri itu ialah Profesor
Pekka Cash, Professor Pekka Cash. Oh, you understand bahasa. Yes, dah. yes, yes. Professor Pekka Cash sudah ada 2 PhD, sekarang akan tamatkan PhD yang ketiga. Ada 2 masters, 1 bachelor degree and 3 PhD. Yang PhD yang ketiga dekat-dekat nak habis dah. So you can imagine lah dia punya the love for knowledge and the love untuk ilmu. Ini adalah sesi-sesi kami di sini semasa especially last week dan minggu ini kami ada dalam satu seminar bersama dengan peserta dari beberapa buah negara yang lain. So last slide please. Yeah, this trip has been very informative for me as well. This is my first time in Finland as well. And ke arah depan tu saya dah tahu apa benda yang kita nak belajar daripada mereka dan apa benda yang mereka boleh belajar daripada kita. It's two-way. It's learning both ways because we have also very strong multicultural foundations in our teaching and learning. Beberapa masalah yang kita juga pandai untuk selesaikan. Of course, we will have more sharing sessions tentang pendidikan di Finland. Kita ambil yang terbaik untuk sistem kita, kita kongsikan dan kita doakan supaya sistem pendidikan kita pun sudah menyerlah, boleh menyerlah lagi. We are good, but we can be better. But however, we can be the best in what we do. Why not? Right? Yes. Lanskap di antara kedua-dua negara adalah berbeza, tapi kita lihat yang mana boleh diselipkan dalam apa yang kita lakukan, mungkin secara kecil-kecilan. Remember, kita punya bilangan murid 5 juta. Population negara Finland adalah 5 point berapa juta. Anak murid kita hampir sama banyak Sama dengan population population. dekat negara Finland. So dari situ pun kita boleh nampak bahawa ada perbezaan. So kita kena ambil dan lihat mana satu-satu perkara tu yang terbaik dan kita boleh selitkan dalam sistem pedagogi kita yang sedia ada. Yang tidak mungkin ada setengah tu tidak memerlukan peruntukan pun untuk dilakukan. Umpamanya macam well-being, beberapa amalan well-being juga. Of course, ya. Kita pun ada bantuan makanan dan itu adalah untuk murid B40 umpamanya dan sebagainya. Ingat, bilangan murid kita hampir sama dengan population negara mereka. Yeah. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya dan dalam minggu lepas dan minggu ini sesi snippet kita panjang sedikit tetapi saya anggap adalah sesuatu yang akan merugikan kalau saya tidak berkongsi daripada sini. Sepatutnya saya bersama dengan Dr. Sari, tapi Dr. Sari dia terpaksa ganti seorang lagi untuk sesi yang sedang berlangsung di bilik kuliah sebelah ni. So, bila Dr. Sari di situ, Dr. Kari dia kata dia akan bersama dengan saya dan rakan-rakan saya yang lain yang datang dari Malaysia berada untuk bersama dalam sesi yang itu. Dr. Sari dah masukkan his message. Thank you. It was a great pleasure to meet all of you today. Mereka adalah baik hati, sama juga macam kita orang Malaysia, mudah untuk bergaul, mudah untuk didekati. Ya. Dan budaya ada setengah DNA tu kita as part of our DNA something similar to the Finnish people. Ya, itu yang. Dan 2 hari lepas Duta Malaysia ke Finland daripada Helsinki datang ke Oulu naik kapal terbang 1 hour flight bersama kami untuk 2 hari. So he wanted to be involved. He came all the way. Dan semalam dia pun join sesi seminar juga panjang hari. He was with us. So it has been a good experience. So tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book, they can hand you a journal. Buku adalah beban latihan untuk minda. Marilah kita sama-sama menerokai ilmu daripada pelbagai sumber. Ilmu itu boleh datang daripada mana-mana pun. And remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Have a nice weekend. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian snippet reflect on tadi, sebentar tadi. Baik, saya fikir kita teruskan dengan slot yang kedua pada petang ini dengan mempersilakan
Dr. Maria binti Kamarudin. Baik, Dr. Maria ada di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Baik, baik, baik ya. Boleh dengar jelas suara ya? Okey, alhamdulillah. Okay, baik. Ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Maria, ya, kita sebenarnya bertuah ya dapat seorang lagi pembentang yang hebat pada petang ini, Dr. Maria binti Kamarudin. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Maria, ya, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang beliau ya. Baik, Dr. Maria binti Kamarudin ini merupakan ketua jabatan di Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak ya. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam bimbingan dan kaunseling ya. Dan seterusnya memiliki sarjana kaunseling dan memiliki PhD ya, ijazah Doktor Falsafah dalam bidang bimbingan dan kaunseling ya. Untuk makluman ya, Dr. Maria binti Kamarudin merupakan seorang kaunselor berdaftar dan juga merupakan ahli Persatuan Kaunseling Malaysia ataupun ringkasnya Perkama ya. Dan beliau merupakan ahli senat ahli senat Institut Pendidikan Guru Malaysia sejak tahun 2021 hinggalah ke hari ini ya. Dan beliau mempunyai berbagai pengalaman ya dalam bidang pendidikan sama ada di peringkat sekolah dan juga di IPG, mengajar pelbagai banyak mata pelajaran khususnya yang berkaitan dengan bidang kaunseling dan juga ilmu pendidikan ya. Dan sebelum beliau bertugas di IPG Kampus Ipoh, beliau mempunyai pengalaman berkhidmat di sekolah bersama penuh Tun Said Sheikh Shahabuddin Bukit Mertajam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Louis Perak Negeri Felda Jempol Negeri Sembilan ya. Dan beliau sentiasa terlibat aktif ya, sebagai pembentang, penulis ya, dalam bidang beliau lah ya, khususnya dalam bidang bimbingan dan kaunseling ya, sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Jadi kita amat bertuah lah dapat seorang pembentang yang hebat pada petang ni. Jadi kita sama-sama lah ya mendengar perkongsian daripada Dr. Maria binti Kamarudin pada petang ini. Baik, Doktor, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Dr. Maria. Dipersilakan, Doktor. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Pensyarah Cemerlang Grade Jusasi IPG Kampus Ipoh. Seterusnya para peserta pada petang ini yang saya dimaklumkan merupakan guru-guru ya, Doktor. Salam perkenalan dari saya dari IPG Kampus Ipoh. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa pada petang ini untuk sama-sama kita berkongsi sebenarnya ya, berkongsi satu input yang pada saya pentinglah untuk para guru atau sesiapa saja, ibu bapa ke rakan sebaya, okay, sesiapa sajalah staf ya, staf sokongan, sesiapa saja boleh menguasai apa tajuknya pada petang ini, itu kemahiran mengatasi masalah. Kenapa saya fokus kepada tajuk ini ya? Kerana kemahiran ini penting apabila kita berhadapan dengan halangan dalam kehidupan, ada mengalami kesusahan atau cabaran ya, di mana kita kena ada kemahiran mengatasi masalah. Bila kita dah ada menguasai kemahiran mengatasi masalah, kita dapat membimbing anak murid kita, yang dapat membimbing pelajar, siswa, anak-anak kita sendiri. Okay, bagaimana langkah-langkah apabila kita berhadapan dengan sesuatu masalah. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut ya, saya nak nampak ya saya punya apa ni, PowerPoint saya nampak ya, Doktor? Tadi Nampak jelas. okey. Jadi ya, masalah ni apa?
setiap manusia ada masalah, ada cabaran yang mana memang Allah kurniakan kepada kita untuk kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih positif. Tetapi ada yang berlaku sebaliknya. Ya. Bermaksud masalah boleh menjadikan kita menjadi seorang yang lebih baik, lebih kuat, lebih positif, atau sebaliknya, bergantung kepada bagaimana kita menangani masalah tersebut. Ya. Jadi kita tengok apa itu masalah. Masalah ni sesuatu yang memerlukan penyelesaian. Bila kita berhadapan masalah dengan kawan, dengan suami, dengan anak-anak, dengan bos kita atau sesiapa sajalah, ya. Itu mungkin berkhusus pada perhubungan kan. Sesuatu yang memerlukan penyelesaian. Apa sajalah. Contohnya pekerjaan, kesihatan, perhubungan, kekeluargaan, apa-apa saja, sesuatu yang sangat luas, apa-apa saja yang perlu diselesaikan. Bermaksud masalah perlu diselesaikan, bukannya kita simpan, kita tangguh-tangguhkan, kita buat tak tahu, kita lupakan, tidak. Perlu diselesaikan. Yang mana perkara ini boleh menimbulkan kesukaran, lebih sukar, bertambah sulit, bertambah complicated jadinya. Ya. Jadi kena diselesaikan. Yang kedua, kita tengok masalah ialah pelajaran apabila ada kita insaf. Kita melihat masalah, contohnya kenapa saya bermasalah, kenapa saya tak ada kawan, kenapa berlakunya pergaduhan, kenapa orang tak suka saya. Itu sebenarnya untuk kita menginsafi diri kita. Maksudnya kita kena muhasabah diri. Dan merupakan keinsafan jiwa yang mana untuk melihat apakah kekurangan kita untuk kita perbaiki. Masalah ni untuk kita perbaiki supaya kita menjadi lebih baik. Bagaimana kalau masalah tu kita tak perbaiki, tak menginsafkan diri kita, dia akan menjadi lebih buruk. Masalah akan menyebabkan sesuatu itu menjadi lebih buruk jika tidak ada keinsafan di situ. Tidak ada kesedaran bahawa Allah beri kita masalah ni untuk kita lebih maju, untuk kita lebih baik, untuk kita lebih positif, macam tu. Tapi orang kata dari segi kematangan lah, kalau kita tengok remaja, ya, mereka melihat masalah itu sebagai negatif. Bagaimana kita meningkat, ia bergantung kepada bagaimana kita mempersepsikan masalah yang kita hadapi itu. Kita pergi seterusnya. Masalah juga merupakan satu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Contohnya kita harapnya bila dah berkahwin, saya akan bahagia, saya akan ada anak-anak yang yang pandai. Impian kita lah. Kita bila dah berkahwin, kita ada isteri yang pandai masak, yang dengar cakap kita. Apa-apa saja keadaan harapan kita yang rupa-rupanya tak berlaku seperti apa mana yang kita nak. Dia berlaku sebaliknya. Berkahwin tak bahagia. Ada anak-anak tak mendengar kata. Ada kawan-kawan yang tikam dari belakang. Macam-macam. Keadaan yang mana tak sesuai dengan tak dapatlah, kita tak dapat apa yang kita impikan. Ia juga merupakan satu masalah, ya, menimbulkan masalah. Sebab kita akan rasa Allah kecewa, kita akan rasa menyesal. Bila ada dah unsur emosi, ya, di atas apa yang kita dah buat, di atas apa perkara yang berlaku pada kita, ia merupakan satu masalah. Ya, bila kata tadi masalah yang mesti diselesaikan. Kalau rumah tangga tak bahagia, apa penyelesaian dia? Dah berlaku kan? Kalau sebelum berlaku tak apalah, kita tak perlu kahwin dengan dia. Kita tak perlu bekerja yang mungkin kita dapat pekerjaan yang tak menyenangkan kita tak seronok kan. Jadi benda dah berlaku. Bila dah berlaku, kena selesaikan. Kita dah ada anak pun dengan pasangan kan. Ya, ataupun kita dah bekerja sebagai guru. Ada yang tak minat jadi cikgu, dia dah masuk dan dah keluar IPG, dah jadi cikgu. Jadi apa nak buat? Ada masalah. Tak seperti yang harapkan. Seterusnya masalah juga adalah keadaan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan yang saya sebut tadi, ya. Sampai 3 kali ni.
Kita tengok ya, apakah kesan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan segera. Perkataan segera tu bermaksud jangan berlama-lama jika kita ada masalah. Macam saya tak ambil masa yang lama untuk selesaikan masalah. Ya. Sebab masalah yang tidak diselesaikan, dia akan menjadikan kita stres. Ya. Bila stres ni berlaku dalam pemikiran kita tau. Stres bila di dalam minda kita ni ada ya yang mengawal stres kita. Jadi dah ada gangguan di situ. Bila stres kita rasa tertekan, ya, tertekan dia akan beri kesan kepada kita punya kesihatan, kita punya emosi, okey, kita punya orang kata psikologi kita. Jadi stres menyebabkan timbulnya emosi, ya. Emosi yang tidak stabil, dia akan memberi kesan pula kepada tingkah laku kita. Itu yang sampai kita bergaduh, bertumbuk, ya. Kita tulis surat layang, kita mungkin akan perli kawan ke, ya, mengadu domba dan sebagainya. Itu semua daripada tingkah laku yang berpunca daripada stres atau masalah yang kita tak dapat selesaikan. Contohnya di tempat kerja, masalah dalam keluarga yang boleh menyebabkan tingkah laku bergaduh, pukul dan sebagainya. Ya. Kesan masalah jika kita tidak selesaikan dengan segera. Segera bermaksud jangan sampai lebih pada seminggu, okey. Dah sampai 2 minggu tak dapat selesai juga, ya, ia akan beri tekanan atau stres. Stres dia akan pergi kepada anxiety. Okay, anxiety dia akan pergi kepada kemurungan. Itu yang kita tak nak. Okay, apabila kita punya orang kata otak kita tak mampu lagi menangani masalah, itu dia akan menjadi stres, anxiety dan orang kata kemurungan. Ya. Jadi apakah ya kesan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan segera, dia akan mengganggu pemikiran. Okay, masalah yang berlarutan, bukan saja berlarutan, bertambah. Dari 1 kepada 2, tak selesai juga. Ya. 2 masalah tak selesai juga. Contohnya dalam keluarga kan, masalah dengan isteri tak dapat selesai, kemudian dengan anak, dengan ibu bapa, mertua, okay, dengan ipar duai dan sebagainya. Bertambah-tambah masalah tu tak dapat diselesaikan. Jadi dia akan pergi kepada stres yang akan mengganggu pemikiran kita. Ya. Selagi kita rasional, kita akan bertindak secara waras. Okay? Tetapi apabila kita dah hilang sabar, dah hilang kefungsian kognitif kita, pemikiran yang rasional, itulah jadinya tingkah laku tidak rasional disebabkan pemikiran yang tidak rasional. Okay? Masalah yang tak selesai, dia akan mengganggu pemikiran. Daripada rasional kepada tidak rasional. Rasional tu contohnya kalau macam tertekan dengan suami, dengan isteri, kalau selagi rasional kita akan cuba kita akan cuba memperbaiki keadaan, bertenang, kita ada masalah, mungkin orang tu keluar dari rumah, ambilkan kedamaian, jalan kat luar, kan? Ada je cara solusi yang kita boleh buat. Tapi jika dah tidak rasional, itu yang pukul anak, dera anak, bergaduh suami isteri, menggunakan objek-objek tajam dan sebagainya. Itu pemikiran yang tidak rasional, itu dah tahap yang tinggi lah, stres yang tinggi dah tak terkawal. Jadi apa kita nak buat? Di tahap mula nak berlaku stres tu, kita kena kawal dengan cara selesaikan masalah secepat mungkin. Okay? Apabila tekanan atau stres berlaku di pemikiran, ya, dia akan pergi kepada emosi. Ni saling berkait. Ya. Bila kita dah runsing, ya, dah pening kepala, runsing, sakit kepala, sakit hati, dah pergi, ya, dia akan pergi kepada emosi. Stres akan pergi kepada emosi, emosi akan jadi tak stabil. Macam mana kita tengok emosi tak stabil? Kalau masalah tak selesai, pening kan, sakit kepala. Okay, biologi tu ya, sakit kepala, sakit perut, nak muntah semua. Dia pergi kepada emosi. Emosi macam mana? Emosi kita jadi tak stabil. Kita marah, kita benci, kita menyampah, kita tak boleh tengok orang tu, nak pandang anak pun tak boleh, nak tengok muka suami pun tak boleh. Itu dah tak rasional. Dia masuk kepada emosi yang tidak rasional juga. Ya. Seterusnya,
Dia pergi kepada tingkah laku. Emosi dia akan pergi pada tingkah laku. Tingkah laku macam mana? Tingkah laku, kita hempas pintu, kita pukul anak, kita bawa kereta laju-laju. Ini ya, tingkat-tingkat stres yang melibatkan emosi dan tingkah laku. Dan seterusnya hubungan sosial kita sesama, tak boleh membina hubungan yang baik dengan persekitaran, dengan rakan kita, dengan keluarga, dengan sesiapa sajalah ya. Dan dia melibatkan juga kesan kepada kerjaya. Ya. Okey, masalah yang tak dapat diselesaikan akan menimbulkan stres. Stres ni saya dah kata ia punca daripada masalah kita berlonggok kan. Tak selesai. Tiba satu tahap, okey, otak kata, okey, saya dah tak mampu dah. Saya dah tak mampu nak menangani stres ni, saya nak lupakan. Dia lupakan, okey, jadi dia ada pergi kepada level seterusnya. Jika masalah stres tak diatasi, okey, masalah-masalah tak diatasi, dia pergi pada stres. Lepas habis stres, dia akan pergi pada fasa kebimbangan. Seterusnya kita paling risau adalah fasa kemurungan. Yang mana ini peningkatan kemurungan dalam kalangan pelajar-pelajar, remaja dan juga orang dewasa kan meningkat. Okey. Masalah bermunca daripada masalah yang tak diselesaikan. Okey. Ini kesan stres kalau kita tengok ya. Kalau ada tanda-tanda ni maknanya stres dah berlaku dalam otak. Ada tekanan dalam otak kita. Ya. Sering lupa ya. Sebab kita terlalu memikirkan masalah yang bertimbun-timbun tak selesai. Jadi kita lupa dan susah nak fokus. Bila orang cakap, kita cakap dengan aku ke? Apa je kau cakap tadi? Sering lupa. Kemudian tak boleh tidur malam. Insomnia. Sakit kepala. Okay. Ingat tadi saya kata masalah yang tak selesai, dia akan pergi kepada dalam otak kita, dia akan pergi kepada stres, dia akan pergi kepada pemikiran yang tidak rasional, dia akan pergi kepada tingkah laku yang negatif. Penyakit jantung. Okay. Dia akan menyebabkan stres, ni akan menyebabkan penyakit jantung, sistem padaman yang terganggu dan emosi yang tidak stabil. Kejap-kejap kita nak marah orang, kejap-kejap rasa macam kita jadi moody, kita jadi pentingkan diri, kita jadi macam pemarah, kan? Apa sajalah emosi yang ada itu ia berkait dengan kalau negatif lah, berkaitan dengan tekanan atau stres yang kita tengah fikirkan. Ya. Okey, kemudian dia boleh pergi kepada selepas stres ya, dalam tempoh yang lama tak dapat selesaikan masalah, kita akan pergi kepada tanda-tanda anxiety. Anxiety, kebimbangan sepanjang masa. Okey, tanpa ada sebab kita jadi bimbang, jadi takut, okey, sentiasa rasa resah, sentiasa rasa perasaan yang kronik, okey. Dan kalau berlaku berterusan ya, kebimbangan anxiety ni selama 6 bulan, tidak ada bantuan daripada rakan sebaya, daripada orang-orang yang rapat, okey, dia akan pergi kepada satu lagi gangguan yang kita risaulah, iaitu kemurungan ya. Okey, ya, anxiety ni akan mengganggu kita punya rutin hidup kita. Perkaranya remeh pun kita akan anggap benda tu akan memberi kesan kepada emosi. Okey, sukar tidur. Sukar tidur, sekejap-sekejap terjaga, okay, sekejap-sekejap teringat ya, satu perkara yang membimbangkan, okay, menyebabkan hilang nikmat tidur dan hilang apa orang kata, bila hilang nikmat tidur ni akan menyebabkan bila bangun pagi besok tu ia akan menyebabkan keletihan emosi ya, pemikiran, badan dan sebagainya. Sebab tidur ni sangat penting. Sekurang-kurangnya kita tidur 7 jam kan, untuk kita rawat badan kita. Memang Allah dah cipta untuk merawat diri kita sendiri apabila kita tidur. Jadi apabila orang anxiety, mereka ni sering terjaga, jadi tak ada kualiti tidur, mudah mendapat bagai penyakit dan bila kerja pun tak produktif. Ketegangan ototnya, tiba-tiba rasa kebas pada bahagian tangan ya, rasa kebas. Jadi ini antara simptom yang dialami oleh orang yang ada anxiety. Okay, ia merupakan tanda respon tubuh terhadap stres yang keterlaluan. Ni di sini stresnya dekat sini tau. Kita fikir kan, fikir tu Allah tak selesai lagi, masalah rumah, masalah sewa, masalah anak, masalah suami, masalah jiran, masalah kerja yang tak siap. Okay, jadi dahlah sukar tidur ya. Kemudian kebas-kebas badan, degupan jantung laju ya.
Dan ini semua akan menyebabkan ya kita punya otak jadi sangat penat. Otot kita tegang, bayangkan. Emosi kita tak stabil. Ini semua memang mengganggu kita punya kehidupan kita seharian ya. Jadi kena hati-hati sangat. Nak selesai masalah, tengok dulu apa kesan jika masalah tak selesai kan. Masalah penghadaman yang kronik, gangguan usus, okey. Angin dalam perut, salah makan sikit angin ya, sembelit dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda orang yang orang kata apa, ada masalah anxiety ya. Kejap-kejap dia kena bawa minyak angin selalu. Bawa minyak angin, kemudian dia kalau makan makanan tertentu ya, contohnya yang berangin, dia cepat nak menjadi orang kata pening ya, gastrik dan sebagainya. Okey, mengalami nervous ya, tiba-tiba ada nervous ya, tiba-tiba rasa macam nak menjerit je lah. Tiba-tiba tengah meeting pun ya, boleh ya. Tiba-tiba rasa perasaan yang nak menjerit, rasa nak mengamuk, tengok orang benci ya. Okey, tiba-tiba nak larikan diri daripada kawan-kawan. Okey, orang ni biasanya tak suka kepada ramai orang. Okey, dunia dia nak dunia tersendiri. Tiba-tiba dia akan rasa menyampah. Tiba-tiba rasa macam bosannya. Ya. Ini. Jadi kita kena perhatikanlah anak kita, diri kita sendiri, pasangan kita, pelajar-pelajar kita. Kita kena tahu simptom-simptom ini. Sekurang-kurangnya kita dapat memberi bantuan awal kepada pelajar. Contoh kalau pelajar kita ada masalah, tolonglah bagi dia kata bimbingan di peringkat awal lagi. Jangan tunggu biar masalah itu berlarutan, biar diselesaikan sendiri. Sebab kanak-kanak atau remaja lagi mereka tak ada pengalaman kan. Harapkan kita lah ya, orang dewasa yang dapat membimbing mereka. Okey, fokus pada komen negatif. Orang yang ada masalah ni dia akan selalu banyak fikir negatif. Dia kurang nak melihat aspek tu secara positif. Okey, seorang yang sangat cerewet, okey. Dan perangainya yang cerewet dan terlalu obsesif terhadap kesempurnaan ya, sehingga merasa takut untuk gagal. Ini orang antara orang kata ciri-ciri orang yang anxiety ni, orang yang pentingkan kesempurnaan. Kita sendiri ya, kalau kita terlalu nakkan kesempurnaan, apa-apa pun nak sempurna, sebagai isteri nak yang sempurna, sebagai suami kau mesti seorang sempurna, anak-anak macam ni, tak nak ada masalah. Itu sebenarnya kita lagi bermasalah. Ya, tidak ada yang sempurna kat dunia ni. Ya, termasuk diri kita sendiri. Orang yang cakap tu pun tak sempurna. Ya. Ni kita nak orang lain sempurna kan. Kita masuk ke kelas, kita nak pelajar kita semua baik kan. Tak, mereka datang daripada pengalaman dan juga ruang fenomenologikal mereka yang berbeza. Okay. Jadi takkan sama. Jadi kalau kita dalam minda kita nakkan kesempurnaan, memang kita akan jadi anxiety. Okay, sebab tak ada yang sempurna. Okay. Kecuali Nabi Muhammad orang sangat sempurna. Baik, kita terusnya panic attack. Panic attack ni sentiasa mudah berlaku. Tiba-tiba ya datang panik. Okey, tengah-tengah duduk relax tengah minum kopi ke. Kopi tak boleh lah, orang anxiety tak minum kopi tau, sebab dia akan mencetuskan ya angin dan sebab panik tadi. Jadi serangan panik boleh menjadi sesuatu yang melakukan kerana ia mirip dengan serangan jantung. Orang yang ada orang kata anxiety ni kan, anxiety disorder ni selalu akan berhadapan dengan panic attack. Tak kira masa. Kadang-kadang nak tidur, kadang-kadang tengah tengok handphone, kadang-kadang tengah bawa kereta pun boleh. Dia macam serangan jantung yang mana menyebabkan sukar bernafas, sakit dada, pening, berpeluh-peluh, menggigil, jantung berdebar, okay, sakit perut, lemah badan dan sebagainya. Okay, ini masih pada tahap orang kata anxiety. Anxiety. Dia tak pergi pada kemurungan lagi. Okay, kadang-kala ya orang ni dia panik ni dia akan cepat berjumpa dengan doktor dan sebenarnya untuk mendapat kata ketenangan dia perlukan orang lain untuk menenangkan diri dia. Okey, dia ada kaedah sebenarnya untuk menenangkan dirinya secara orang kata gunakan teknik relaksasi, okey, berbincang dengan orang yang rapat, okey, alihkan pemikiran tu kepada perkara lain. Itu boleh melalui pembacaan dan melalui orang kata mengikuti webinar sebagainya. Sebabkan saya pun masa 1 jam saja saya takkan pergi jauh, takkan pergi lanjut ya. Okey, suka menjalinkan hubungan. Ini ya. Suka menjalinkan hubungan sebab apa?
Orang yang mengalami anxiety disorder ni kerap teringat peristiwa lampau, kerap teringat kesedihan dia, kerap teringat hubungan dia yang lepas. Okay, contohnya dia rasa diri dia macam tak layak untuk membina hubungan yang baru, membahagiakan orang lain. Jadi dia suka melalaikan hubungan sama dengan pasangan, okay, dan dengan kawan. Kadang-kadang dia tinggalkan kawan. Okay. Dia sebab mungkin pada masa tu dia ialah orang yang mengalami masalah dari segi pemikiran, perasaan dan sebagainya. Dia mungkin rasa dia akan menyusahkan orang lain. Okey, kita terus pergi kepada tanda-tanda ini kemurungan pula. Ini di atas lagi. Bila anxiety tak dikawal, tidak dapat bantuan ya daripada orang yang sepatutnya. Begitu juga stres, tahap stres kita kena dapat bantuan. Daripada siapa? Mula-mula dengan stres tu kita dah tak tahu nak cari penyelesaian kan. Dalam seminggu kita cari penyelesaian tak dapat juga. Alamak, macam mana? Kita kena ada. Kita kena bincang dengan kawan kita. Kita kena bincang dengan bos kita. Kita kena bincang dengan orang yang boleh membantu kita. Jangan bincang dengan orang yang kita tahu musuh kita ke, tak suka ke kan. Jadi bincang dengan orang yang boleh dipercayai, yang ada ilmu, yang anda yakin dia seorang yang menjaga rahsia yang positif, yang anda akan dapat manfaat daripada dia. Jangan share dalam TikTok, share dalam IG dan sebagainya. Itu merugikan. Rumah tangga kita share dengan dalam TikTok apa semua tu kan. Itu tidak ada baiknya sebenarnya ya. Okay, carilah orang kaunselor ke, pembimbing rakan sebaya yang baik, bos yang baik ya. Kawan orang kata kawan-kawan yang baiklah. Okay? Untuk kita berbincang tentang masalah kita. Okay. Kalau kita sendiri tak boleh ya, tak dapat cari penyelesaian, kita kena jumpa dengan orang yang boleh. Kalau anak murid kita bagi tahu dia orang, jumpa cikgu, jumpa kaunselor. Ya. Jadi kaunselor, cikgu kena betul-betul ya beri bantuan kepada anak-anak murid kita yang banyak di luar sana yang stres, yang terganggu, yang bukan stres dah, dia pergi kepada anxiety dan ada yang kemurungan. Ya. Kenapa dia berlaku? Sebab berlakunya di rumah bukanlah tempat untuk dia didengari. Begitu juga di sekolah, akademik je, cikgu masuk, mengajar, keluar. Masuk, mengajar, keluar. Kaunselor pun banyak program-program sekolah. Kaunselor pun mungkin tak ada boleh fokus kepada membantu psikologi, memberi psikologi awal, bantuan awal kepada anak-anak didik. Jadi benda ni menjadi satu isu besar. Ya. Pelajar-pelajar stres terutamanya yang pandemik dulu ya. Tekanan masa pandemik tu dia terbawa-bawa, tak selesai. Tak selesai, berlonggok, bertambah, dia pergi pada anxiety dan sekarang pergi kepada kemurungan. Ya. Baru dalam minggu ni ke minggu lepas, okay, yang bahagian kesihatan menyatakan kadar kemurungan atau kesihatan mental di kalangan remaja sekolah sangat teruk. Jadi cikgu-cikgu, kaunselor, ya, kita beri bantuan sokongan moral, sokongan emosi, psikologi, mental kepada semua pelajar-pelajar sekolah sekarang. Inilah kita gerak gempur utama. Sayang aset negara kita ni ya. Ini satu tanggungjawab kita, kena orang kata segera menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Nak jadi kesihatan mental ni dia bukan tunggu lama ya. Stres yang tak ditangani, dia pergi pada anxiety pun tidak ada cikgu bantu, ya, tidak ada mak ayah bantu, dia pergi pada anxiety pun masih lagi kita tak faham-faham ya. Dia pergi kepada kemurungan, masa ni kaunselor pun tak boleh nak bantu kalau dah ada halusinasi, ada cakap-cakap dalam diri. Okay. Ini kita tak boleh nak bantu, dah kena makan ubat tu susah, jadi pesakit dah. Selagi pelajar rasional, pemikiran rasional, emosi rasional, tolonglah cikgu-cikgu, para kaunselor di luar sana, beri bantuan awal kepada pelajar ni. Okay, kita tak nak bila masalah berlonggok-longgok dalam otak ni, dia akan menyebabkan ya berlaku tidak balas kimia dalam otak ya, yang menyebabkan masalah stres kepada anxiety dan kemurungan. Ni sini ya. Pemikiran kat sini, masalah kat sini, nak selesai kat sini. Jadi apa tanda kemurungan yang kita boleh tengok? Yang ada mungkin pada diri kita, kalau ada pada sesiapalah, pada saudara mara, pada anak didik kita, kepada kawan kita tengok tanda-tanda dia kan. Dia sedih, dia tengok selalu dalam kesedihan.
Kalau anak-anak murid kita tengok dia selalu menung, okey. Nampak bila menungan dia tu kosong je kan. Kan. Kemudian nampak cemas. Okey, gangan menggigil, cemas, dia tiba-tiba takut. Okay, kita baru tegur dia je dia dah takut ya. Ni kita boleh tengok sebenarnya. Benda tu boleh diperhatikan melalui pemerhatian kita. Kita boleh tengok, okay, kita boleh rasa Dan mempunyai perasaan berputus asa. Contoh dalam cara cakap, tak payahlah cikgu buat apa saya belajar dah. Tak guna belajar ni. Okay. Ataupun kita tengok apa-apa pun cepat putus asa, cepat mengalah. Ya, tidak ada semangat untuk melawan. Tidak ada semangat untuk menjadi lebih positif. Kemudian cepat rasa letih, hilang tenaga, hilang keinginan untuk melakukan sesuatu yang digemari sebelum ni. Kalau sebelum ni dia suka main badminton, kita tengok ya, anak murid kita ni seorang yang gembira, seorang yang mudah berkawan dengan orang, seorang yang bercakap, tapi dah lepas tu tak ya. Kita tengok dia macam kepenatan, kehilang fokus, nampak muka sedih, okey. Ini kita kena beri perhatian. Ya, hilang dah, dia yang dulu dah tak ada. Okay. Sebelum PKP dia lain, selepas PKP dia lain dan sekarang lagi lah tak terus senyap, tak bercakap. Jadi cikgu tolong, ada cerita di sebalik kesenyapan dia tu, monolog dia tu banyak. Dia berat sangat ya, berat. Sampaikan dia kata tak guna saya saya fikir hal dunia dah. Jadi dia otak terus tutup ya, dia tak mau fikir dah tentang rasional ni. Dia ada dalam dunia dia tersendiri, kemurungan kan. Mungkin tak cukup tidur ni memang boleh tengok mata jadi hitam bawah kan. Orang tak cukup tidur ni macam mana? Dia lemah, lesu dan sebagainya ya. Yang berlebihan tidur sejam tidak terjaga. Tak ada kualiti tidur. Jadi tentulah tak fokus, dia takkan fokus dalam kelas. Kalau anak-anak kita pun takkan fokus apa yang kita cakap. Dia takkan ada motivasi lah ya. Jadi pergerakan yang lemah, pemikiran yang lemah, yang tak tajam, okey, tak fokus. Hilang fokus pada dalam kelas kita atau kita bercakap dengan dia pun dia tak fokus dah ya. Kemudian tiba-tiba dia rasa macam sakit kepala tanpa sebab, okey. Rasa macam dia selalu menyalahkan diri dia, saya tak guna, cikgu saya ni macam ni. Dia menyalahkan banyak diri dia. Okey, dan yang kita takut adalah maksimum dia lah. Impak maksimum dia kemurungan ni adalah membunuh diri. Ya. Okey. Jadi baru kita pergi tajuk kita sebenarnya. Baru kita pergi tajuk kita. Tapi saya dah terangkan kesan-kesan sekiranya masalah tak diselesaikan. Saya terangkan dulu kesan. Baru saya terangkan kesan dulu, baru saya bagi tahu apakah langkah apabila kita berhadapan dengan masalah atau halangan dalam kehidupan kita. Tak kira apa sahaja ya. Saya dah kata masalah dalam pelajaran, masalah dalam kerjaya, masalah dalam keluarga, masalah dengan kawan-kawan tempat kerja, masalah dengan kawan-kawan sekolah, apa sajalah ya. Okay, yang pertama, bila ada satu masalah, tugas kita, tugas anak kita, tugas anak murid kita adalah kena teroka sendiri masalah dia. Okay? Yang kedua, dia kena memahami kenapa masalah ni jadi. Okay? Yang ketiga, dia kena takrifkan masalah tu apa. Yang keempat, dia kena cari alternatif penyelesaian masalah. Yang kelima, menilai alternatif tu baik, buruk, kuat, kelemahan, kalau ada kekuatan di mana ya. Kemudian menentukan alternatif terbaik, melaksanakan alternatif yang dipilih. Okay? Baik, ini kalau kaunselor memang mahir lah hari ni ya. Memang mahir, tetapi ada beberapa pandangan bagaimana kita menangani sesuatu masalah. Ada yang 7 langkah, ada 9, ada berbelas-belas ya. Jadi saya bagi yang orang kata 7 langkah ya. Kalau sebenarnya ada lagi okey, menurut pengkaji-pengkaji ataupun para penulis, ada beberapa, ada 9, ada kata 5 pun ada ya. Tapi saya ambil ni yang 7. Okay. Baik, apakah kita nak teroka masalah kita ni? Ini peringkat awal. Maksudnya belum jadi stres lagi. Kita ada masalah. Contoh saya nak bagi masalah dengan kawan kan, bergaduh dan sebagainya. Okey. Ada chat ni. Okay. Yang pertama, kita kata kita bergaduh dengan kawan ya. Kawan tak nak kawan dengan kita lah, contoh kawan tak nak berkawan kita. Kita meneroka masalah dari sudut okey, perasaan,
Okay, perasaan kita terhadap dia macam mana. Aku pun marah kat dia juga. Okay, sebab kita kena pasti, kita kena jujur. Dalam bab menokar masalah ni kita kena jujur. Apa perasaan kita kepada kawan kita tu? Marah, benci, iri hati, menyampah. Kemudian apa pemikiran kita? Kita rasional ke tidak dengan perasaan kita tu? Rupanya aku tak rasional. Aku benci betul dekat dia kan. Tengok muka dia aku tak nak. Menyampah betul. Contohlah kan. Jadi kita sendiri kena teroka. Ni yang tak nak jumpa apa? Kaunselor lah kan. Nak jumpa kaunselor, ini juga prosedur dia. Okey. Jadi kita yang tak nak jumpa kaunselor, kita rasa kita boleh selesai masalah kita sendiri. Dan kita pun memang biasa selesaikan masalah kita sendiri kan. Okay, selama ni pun kita yang selesaikan, tak jumpa kaunselor pun kan. Tapi ini orang kata nak jadikan masalah panduan 7 langkah ni sebagai panduan kita untuk anak kita, untuk anak murid kita, supaya bila berhadapan masalah dia tak ada pergi sampai stres. Stres tu macam apa tak ada stres kan? Semua orang stres. Stres yang terkawal maksudnya. Stres ni dia ada fasa dia pula ya. Kalau cerita pasal stres banyak pula. Dia mula-mula stres sikit je. Dia kerana kemudian tinggi. Tinggi ni kalau tinggi lagi, tambah lagi masalah tu yang pergi kepada fasa anxiety tadi. Jadi kita cerita sekarang ni ada masalah. Tak stres sangat, baru dapat. Contoh baru dapat kan. Jadi stres masih terkawal lah, kita pun masih rasional, emosi pun masih okey kan, tingkah laku pun okey lagi. Bagaimana kalau daripada perasaan benci, meluat, marah, dia pergi kepada pemikiran kan. Balik rumah pun fikir dia, bencilah kat orang tu. Kita balik rumah ni, sampai rumah ni tengok muka suami, tengok muka anak, muncul pula gambar musuh kita kan. Pemikiran kita bawa lagi sampai ke rumah. Perasaan marah ni, benci, kan, meluat semua tu. Dia masuk dalam pemikiran kita, apa hal kan. Kat rumah pun teringat dia, benci kan. Dia akan sebabkan tingkah laku. Tingkah laku macam mana? Kalau kita nampak, kalau kita satu tempat kerja, kita akan mengelak dia. Tak mau jumpa dia lah. Contoh kan. Kalau anak murid dengan kita macam mana? Tengok cikgu ni, masak cikgu ni memang aku tak suka betul lah cikgu ni kan. Tengok muka cikgu ni pun tak boleh. Dalam kelas macam mana? Kita mengajar dia benci kita. Dia akan block lah kan. Tak maulah dengar apa cikgu cakap apa semua. Dapat keputusan, gagal lah. Jadi ini dia berkait perasaan, emosi, okey. Masalah tu dia menyebabkan stres, menyebabkan emosi, tingkah laku dan juga perasaan. Okey. Jadi kita terokalah masalah kita sendiri ya. Okey. Perasaan saya terhadap dia memang saya benci, saya tak suka dia, menyampah sangat dengan dia. Okey. Tengok pemikiran kita. Saya tak rasional masa ni. Bila tak rasional, itu yang jadi pemikiran negatif menyebabkan perasaan negatif tu. Kita tengok tingkah laku, apa yang aku dah buat ya bila aku benci dekat dia. Aku jeling dia lah. Okey, aku jeling dia. Lagi aku doakan keburukan untuk dia. Jadi kita kena secara jujur dengan diri sendiri menerka masalah kita. Okey, pengalaman saya dengan dia, okey, memang pengalaman dulu okey, sekarang dah tak okey. Okey. Pengalaman yang negatif dulu okey, sekarang tak okey. Pengalaman kita sendiri bersama dia, perhubungan dah jadi renggang. Mula renggang kan. Mula-mula tak nak berkomunikasi sangatlah, renggang, lepas tu bergaduh. Lepas tu lempar-lempar barang. Itu tak nak macam tu ya. Jadi daripada awal kalau kita kawal, kita sedar diri kita, tak akan sampai ke tahap kalau macam suami isteri berpisah, okey, bercerai-berai dan sebagainya ya. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu memahami masalah kita ya. Okey, bila kita tanya diri kita, okey, kita ada masalah dengan kawan, tanya diri kita, apakah punca masalah tu terjadi? Kenapa kita bergaduh dengan dia? Adakah kerana diri saya, ni jujur ya, diri saya yang macam mana, ataupun kerana faktor persekitaran, faktor diri dia, atau faktor orang luar, kawan-kawan lain ke, atau apa-apa saja. Jadi kita tengok punca masalah ni, memahami masalah, kita tengok punca masalah, adakah daripada diri kita ataupun daripada persekitaran kita. Persekitaran banyaklah.
diri individu tersebut, diri kawan-kawan yang lain, mungkin diri bos, siapa saja yang menjadi punca. Bukan daripada kita. Kita rasa, ya aku dah baik dah, aku bisa cakap, tak cerita-cerita hal orang, aku baik sangat. Tapi dia tu buat cerita sebagainya. Contohlah kan. Okay, jadi kita kena tengok, adakah sekitaran kita, puncanya sekitaran, atau kombinasi kedua-duanya sekali. Iaitu, ni tambahan sebenarnya, hilang. Kedua-duanya sekali, iaitu kita bersama naik, dia bersama naik. Contoh kalau dalam kelas, kita sebagai guru, kita pun bermasalah, murid tu pun bermasalah. Dua-dua bertentang kan. Cikgu meluat nak masuk kelas tu sebab budak nakal. Budak pula menyampah nak terima cikgu ni sebab garang sangat. Kan? Jadi, kita kena memahami masalah. Okay, supaya masalah tu tidak berlarutan. Kalau kita rasa masalah tu, kita muhasabah dirilah. Kan tadi masalah tu antaranya keinsafan diri sendiri. Kita insaf diri kita ni. Kan, kita ada masalah, insaf apa Allah nak bagi ni. Seterusnya kita takrifkan masalah. Apakah setelah kita mengenal pasti punca masalah, kita dah tahu rupa-rupanya masalah ni berpunca daripada faktor dia dan faktor saya. Okay. Saya tak suka dia, dia tak suka saya. Okay. Kemudian ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman orang, cerita-cerita orang, apa semualah, apa saja ya. Dengan sikap bos yang tak memahami, tak adil ke apa kan. Jadi kita dah tengok, okay, ini punca dia. Jadi kita tetapkan impian atau matlamat kita. Kita takkan nak berterusan dalam masalah tu. Kita nak kena ada noktahnya. Bila kata ada noktah, masalah mesti selesaikan. Apa matlamat kita? Matlamat kita adalah mesti nak menyelesaikan masalah tu kan. Kalau dari segi hubungan, kita nak rapat balik. Kita nak, orang kata, membina hubungan yang lebih membahagiakan. Kalau hubungan suami isteri, kita dapati, okey, penyelesaian dia yang terbaik adalah berpisah. Buatlah. Kan, langkah seterusnya. Tapi kalau kita tengok, okey, penyelesaiannya adalah saya nak berbaik semula dengan suami saya, dengan isteri saya. Matlamat kena ada, kena pastilah. Dia tak boleh, agaknya saya nak baik dengan suami saya lah. Agaknya saya nak baik-baik je lah dengan dia, tak. Matlamat kita mesti jelas dan objektif. Iaitu yang jelas lah, ya tidak. Ya ke nak teruskan hubungan sebagai suami isteri ataupun berpisah. Dia tak boleh tengah-tengah atau ke agak-agak lah, tak ya. Kita kena tetapkan satu matlamat yang jelas bagi masalah tersebut untuk diselesaikan apa yang kita nak. Okay? Impian kita, harapan kita. Okey, selepas kita dah ada matlamat, iaitu kalau nak membaiki hubungan dengan suami balik ataupun kita nak menjadi seorang pelajar yang pandai, okey, yang ada matlamat, ada masa depan. Jadi alternatif perlu dibentuklah. Apa alternatif ni merupakan pelbagai cara kita untuk mengatasi masalah. Kita kena bagi tahu para pelajar kita, diri kita sendiri, bahawa jalan penyelesaian masalah bukan satu. Banyak ada ya, banyak ada penyelesaian masalah. Kadang-kadang orang yang sedang kata anxiety, kemurungan, mereka tak nampak penyelesaian masalah tu sebab mereka tak boleh fikir secara rasional lah. Kan, terutama kemurungan tu dia tak boleh fikir secara rasional. Jadi pemikiran tindakan dia adalah berdasarkan nafsu, berdasarkan pemikiran tidak rasional, emosi tidak rasional. Okay, jadi alternatif ini kita bertindak balas di tahap kita masih rasional. Okay, kita masih rasional, kita fikirkan apakah plan kita untuk selesaikan masalah yang satu ni supaya tak berlonggup lagi kan. Jadi ingat, bukan satu penyelesaian saja, kita kena jana pelbagai idea bagi mengatasi sesuatu masalah. Okay, semasa menilai alternatif, kita kaitkan dengan nilai kita. Okay, contohnya kita kata, okay, saya nak berbaik semula dengan suami saya, okay, atas nilai apa? Nilai kasih sayang, nilai dosa pahala kerana saya seorang isteri, nilai anak-anak, nilai orang kata status saya. Contohnya kalau berpisah, status saya dah berubah, orang akan nilai saya begini. Jadi alternatif yang kita ambil mesti berdasarkan kepada nilai yang kita pegang. Setengah perempuan tu dia sanggup berhadapan dengan
apa saja risiko rumah tangga dia, janji dia tak pegang status janda ke. Nilai dia maknanya sebagai isteri tu dia tak nak. Okey, dia nak kekal tu. Jadi kita kena bila membincangkan alternatif penyelesaian, nilai seseorang terhadap apakah penyelesaian yang dia nak ambil tu kita kena betul-betul jelas. Okay? Kemudian sewaktu membincangkan cara-cara alternatif ni, cara-cara mengatasi masalah yang banyak tadi tu yang disenaraikan ya. Kena senaraikanlah, satu nak buat apa, okey, nak baiki hubungan dengan kawan, kata yang pertama mohon maaf, yang kedua mengakui kesilapan, yang ketiga berusaha untuk keluar bersama-sama, yang keempat apa orang kata melupakan pengalaman yang lepas, okey, yang kelima okey banyak berbincang dengan dia. Itu antara alternatif sekiranya kita nak membaiki hubungan kan. Okey, dia tengok kepada apa masalahnya lah ya. Okey, apabila kita menjana alternatif penyelesaian ni, kita kena tengok kekuatan kita dan kelemahan kita. Contohnya suami isteri yang bergaduh ya, hingga kepada nakkan penceraian dan sebagainya. Okey, apa kekuatan dia? Bila dia bercerai, kan? Apa kekuatan dia? Apa yang dia ada? Yang isteri-isteri ni lah kan. Dia ada kekuatan dia ada pekerjaan. Okey, dia ada gaji bulanan masuk. Kemudian dia ada anak-anak, dia ada sokongan daripada ibu bapa dia ada orang kata rumah yang dia beli kan. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia bakal membantutkan kejayaan alternatif yang dibina tu ya. Kekuatan akan menjayakan alternatif tu, maknanya alternatif yang dia akan laksanakan tu akan berjaya jika dia ada kekuatan. Sebab tu kita kena cari kekuatan diri kita. Sesiapa saja, anak murid kita pun macam tu ya. Kekuatan. Contohnya anak murid kita yang penceraian mak ayah kan, penceraian mak ayah, mereka menjadi mangsa keadaan, apa kekuatan yang dia ada? Okey, kita kena tanya, kita kena cari, kok mana pun kena cari kekuatan dia. Walaupun dia sebatang kara. Apa kekuatan dia? Agama dia. Contoh anak yatim kan, duduk di rumah anak yatim kan. Dia ada agama, okey, dia ada ustaz, dia ada kawan-kawan dia. Okey, rupanya dia ada adik, dia ada kakak dia yang duduk rumah anak yatim juga. Itu kekuatan dia. Kelemahan dia apa? Kelemahan dia tak ada keyakinan diri. Okey, dia rasa macam dia tak ada duit, okey, dia kurang kasih sayang. Dia kena secara sedar ni. Ini kita kena kita secara sedar apa kekuatan kita. Okey, saya pandai dalam matematik. Ini kalau anak murid kita lah kan. Saya pandai dalam prinsip akaun contohnya. Kita kena dapat kok mana pun mesti kita cari kekuatan dia. Kekuatan kita mesti ada. Kita ada mak lagi. Okey. Gitu juga kelemahan. Kena betul-betul tengok kelemahan. Kelemahan ni yang akan menggagalkan alternatif tu. Contohnya tak bersungguh-sungguh, malas, okey, ada iri hati, ada hasad, ada benci lagi, ya, ada amarahnya. Jadi apa kelemahan kita? Okey, apa kelemahan kita kena tahu. Okey, kita teruskan. Mana dia tadi ya? Okey. Kelemahan kita, kekuatan sangat penting lah ya. Saya banyak klien saya, dia kata saya tak ada kekuatan cikgu. Tak ada kekuatan. Okey. Pernah satu ketika pelajar ni ya, mak sendiri dah buang dia, mak tak suka dia. Dia kata, mak saya tak pernah sayang saya dan saya tak pernah dengar mak saya kata mak sayang saya, kan? Itu sebenarnya, okey, kita cari kekuatan ni. Ayah pernah kata sayang, ayah sayang saya. Okey, lain siapa lagi sayang awak? Abang saya sayang saya. Itu kita tengok kekuatan dia, sebab kekuatan ni akan menyebabkan dia bersemangat, dia akan berubah ke arah lebih baik. Okey, kelemahan dia, ibu tak sayang dia, kakak pun tak sayang dia. Okey, kekuatan dia lain adalah dia seorang yang pandai. Jadi dia akan boleh melaksanakan alternatif yang dia dah bincang dengan kita. Begitu juga kita ada kekuatan, kita akan dapat mengatasi masalah tu. Dengan menggunakan kekuatan. Kelemahan kena betul-betul jaga supaya tidak mengganggu proses
perubahan yang kita nak ambil. Okey. Baiklah ya, selepas alternatif tu kita dah senaraikan, kita kena pilih 2 yang terbaik untuk kita laksanakan. Jadi laksanakanlah 2 yang terbaik dahulu. Okey. Laksanakan alternatif yang dipilih. Kita kena rancang tindakan yang munasabah bagi melaksanakan alternatif yang dipilih. Bila dah kita ada pilihan alternatif, kita kena rancang alternatif tu nak buat macam mana. Okey, kalau kita dengan ada masalah dengan pelajar, apakah plan tindakan kita, okey, untuk kita mencapai matlamat yang dah kita buat tadi. Okey. Jadi sebenarnya saya tambah satu lagi. Selepas kita melaksanakan alternatif, apa yang kita nak buat tu, kita dah laksanakan dan kita kena nilai berjaya atau tidak alternatif yang kita dah bincangkan, yang kita nak ambil tu. Okay, kalau tak berjaya, kita kena pilih alternatif yang lain lah, yang ketiga atau yang keempat. Dan pada masa inilah ya, kita perlukan bantuan kawan kita. Kekuatan kita tadi mana? Ayah kita ke, suami kita ke, kawan-kawan kita ke, kita waktu kita nak melaksanakan alternatif tu, kita minta pandangan mereka untuk memberi idea, adakah anda rasa alternatif saya nak buat ni okey. Kita kena, bila ada masalah ni, kita kena ada bincangan dengan orang yang betul-betul percaya, betul-betul baik. Jangan salah pilih orang ya untuk bercerita, nanti tersebar luas macam tu. Jadi saya rasa itu sahaja dulu. Okey, untuk mendapat maklumat yang lebih lengkap boleh tengok buku-buku kaunseling yang banyak, dan saya pun ada 1 jam saja, jadi saya berhenti dekat sini. Okey, untuk kemahiran mengatasi masalah ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Maria binti Kamarudin di atas perkongsian yang amat menarik petang ni, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah ya. Baik, sekarang ni kita buka untuk sesi Q&A ya. Siapa yang ada soalan bolehlah bukakan soalan ya, atau menulis pada ruangan chat. Dan satu lagi dimaklumkan ya, kita ada link ya, pautan bagi sesi CDL hands-on online ini untuk tujuan sijil, e-sijil. Semua okey dah ni. Kalau kita orang yang orang kata sentiasa kita dapat mengatasi masalah kita kena ingat ramai kat luar sana yang tak dapat menangani masalah, yang kecil-kecil pun tak dapat, sehingga dia bertimbun-timbun sehingga menyebabkan stres, anxiety dan kemurungan. Jadi kita berilah bantuan kepada mereka. Yeah. Terutama anak-anak kecil tu kan, remaja. Semua okey ni, tak ada masalah ni, tak ada tanya ni ya. Semua tak ada masalah ni, semua faham ni. Jadi kita bantu-bantu orang yang kat luar ni, di sekeliling kita tu. Okey, saya nak tengok pada ruang chat ada tak? Sangat jelas penerangannya, dia kata. Ada. Okey, terima kasih. Okey, tak ada apa, setakat ni tak ada soalan. Saya ingat macam inilah ya. Kita pun dah sampai pukul 4 ya. Jadi saya bagi sedikit ruang pada Dr. Maria untuk buat sikit rumusan ya. Okey. Terima kasih kepada Dr. Hadi ya kerana menjemput saya untuk program petang ni. Okey, rumusan saya. Okey. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita sebagai orang dewasa, saya rasa kita dah banyak pengalaman untuk dijadikan panduan pada kita sewaktu kita kecil, remaja, sehinggalah kita dewasa dan meniti usia sekarang ni, kita dah orang kata dah terbiasa dengan kemahiran mengatasi masalah. Jadi di hujung jari kita saja kita dah dapat selesaikan ya. Cuma kena ingat ramai sangat anak-anak kat luar sana, remaja, dan ada rakan kita juga yang sedang bergelut untuk menyelesaikan masalah mereka yang bukan 1, bukan 2 tetapi sangat-sangat banyak, yang mana kalau kita berjumpa dengan mereka, kalau kita berkesempatan berbincang dengan mereka, kita akan rasa ya Allah terlalu mudanya kamu untuk berhadapan dengan masalah itu kan. Tapi kita kena yakin Allah kurniakan masalah tu adalah untuk menjadikan seorang tu lebih baik sekiranya dia dapat menyelesaikan masalah dia dengan cara dia
sendiri ataupun dengan cara bantuan daripada orang lain. Jadi jadilah diri kita ni sebagai penolong kepada rakan sebaya, kepada masyarakat di luar sana tanpa mengira usia. Itu saja harapan saya. Terima kasih kepada semua. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mariah Marudin di atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini. Okey ya. Apa tu kita dah share apa tu link tadi. Boleh dapat pada ruangan meeting chat ya. Satu Okey, lagi terima kasih kepada semua yang ada kat dalam ni. Setia dia orang tunggu kita ya. Ya, ya. Tak tengok macam ada bertanya lagi ni ya. Okey, dah apa tu dah dikeluarkan sekali lagi pautan kehadiran bagi sesi CDL hari ni ya. Oh, saya nak promosi sikit YouTube saya Dr. Mariah Kamarudin ya. Dekat situ banyak lagi perkara atau isu yang saya bentangkan. Begitu juga TikTok saya Dr. Mariah Kamarudin. Bolehlah orang kata say hi. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey. Baik, terima kasih juga kepada semua yang menonton pada hari ini ya. Semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada kita semua ya. Baik, insya-Allah ya kita akan jumpa lagi sesi CDL hands on kluster IPG akan bersiaran lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan ya. Jumpa lagi ya untuk tajuk yang lain pula lah ya. Sekian sesi kita dah sampai pada hujungnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.